Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat malam. So, hari ni hari Sabtu, 16 Mei. So, macam biasa saya akan buat analisis berkenaan gold NGJ. So, gold, siapa yang sell, saya minta maaf. Mungkin hit dollar, mungkin ada orang yang masih lagi hold sebab tak breakout lagi dia punya trendline. Macam saya dah cut loss. Dan group pun saya dah ada bagi tahu saya cut loss sebab saya ada sell kat sini satu kalau tak silap, dan juga kat sini. Dan dia naik. So yang ni dah break. Masa turun ni saya cut loss, dan juga saya ada buy, cuma saya tak ada bagi tahu dekat group lah sebab dekat sini ada something cuma kurang jelas. Cuma saya buy je, kurang jelas, cuma saya tak berani nak bagi dekat group. Dan dia terbang lah. Ni sebab saya nak scalping, sebab saya jangka dia akan turun. So saya just nak cover saya punya loss dekat sell ni. So saya minta maaf untuk yang signal buy tu saya tak bagi. So masih lagi boleh fokus on sell. Kalau kita tengok kat sini masih lagi mampu untuk turun. Ni kita tengok masih belum breakout. Cuma zone ni dia dah breakout, totally breakout lah. Kalau kita tengok totally breakout, 1, 2, 3 candle H4 dah berada dekat atas. So yang solid betul-betul ada kat atas tanpa sentuh zone ada satu candle. So kalau ada satu lagi candle yang solid tak masuk zone, insyaAllah lah dia akan terbang lagi. Cuma kita tengok sebenarnya dia dah hampir sampai dekat zone fake out yang saya cakapkan tu. Zone fake out daily dan juga weekly masih lagi 200 pip. So hampir sampai. Untuk korang yang masih wholesale, pastikan korang mampu tampung sampai sini lah. Mampu tampung sampai ujung sekali ni, last fake out zone. So mungkin dia akan pergi atas lagi, jarang lah akan sampai ke atas. So pastikan mampu tampung lagi sebanyak 500 pip. Kalau korang jenis teknik harapan. Saya punya memang cut loss sebabnya dah nampak ada breakout H1. Sebab setup ni pun asalnya adalah H1 punya setup. Yang zone ni adalah zone H1, bukan zone H4. So saya melihat daripada H1 sahaja untuk saya cut loss. Sebab tu saya cakap saya cut loss dalam group tu. Dan untuk gold ni saya tengok lah, saya tengok dia masih ada harapan turun, tapi kurang jauh kalau dia tak ambil ni, tak ambil order ni, tak jauh sangat. Tapi kalau dia ambil order ni, insyaAllah dia akan turun lebih jauh lah. InsyaAllah dia akan turun sampai sini. So boleh tahan jauh, 1000 pip ada. Cumanya kurang, dia tak boleh pergi jauh sangat. Tak adalah jauh sangat. Sebabnya di weekly ni, kalau kita tengok lah, dia kalau betul dia ambil order kat sini, dia turun pun tak syok sangat. Dia akan turun dalam keadaan comprehension dalam bentuk chart pattern flat. So tak jauh sangat lah. Saya tengok mungkin ada kawasan ni ataupun sini lah. So kalau weekly tak jauh sangat, tapi untuk kita masuk very nice. 1000 pip tu ada lah. 1000 ataupun 1000 something tak sampai lah. Kalau saya tengok ni mungkin tak sampai 2000 pip kalau tengok weekly lah. Sebab kita dah nampak bentuk ni adalah bentuk cup and handle. So kita tengok ni, ni bentuk dia. So mungkin dia akan turun. So mungkin dia akan turun dalam keadaan ni je. Dalam weekly mungkin dia akan turun dalam keadaan comprehension macam ni je. So dia akan membentuk bentuk flat ke ataupun bentuk ni. So kita perlu berhati-hati masa dia turun. Jangan jangan lama sangat. Untuk penurunan dia tu jangan lama sangat. Sebab kita
kita dah nampak di weekly ni ada kemungkinan besar dia nak berlaku kenaikan yang sangat tinggi ni. Contoh yang very nice dan bentuk betul-betul sama lah yang kita punya chart ni. So alamak, tak sini nampak. So very nice daripada bawah. So dia buat bentuk ni. Just tunggu yang kedua ni je, dia punya handle. So kalau korang nak betul-betul makan lah, just set je buy stock kat atas ni. Kalau korang punya modal besar, set je buy stock atas daripada ni. Dia backup, insyaAllah dia akan pergi lagi, pergi. So makan masa. Yang ni korang set dan tinggal lah buang phone dalam laut. Tunggu tua je dah profit, insyaAllah. Sebab ni bentuk ni jarang berlaku, tapi kalau dia berlaku very nice. So lebih kepada buy sekarang ni. Cuma ni adalah time frame weekly. So tak adalah dia akan berlaku dalam masa terdekat ni. Cuma masa terdekat ni insyaAllah dia akan sell. InsyaAllah dia akan sell lagi. So bagi untuk sempurnakan dia penurunan yang lebih jauh, dia wajib ambil ni untuk turun lebih jauh lah. So dia wajib ambil ni. Itu untuk gold lah. Fokus saya sekarang tak ada fokus. Fokus saya sekarang adalah untuk sell dekat sini. Kalau sampai, kalau tak sampai, saya akan tunggu confirmation lain lah untuk saya sell. Cuma sekarang saya nampak lebih kepada buy. So kalau dia tak sampai, mungkin dia akan turun dalam kawasan ni balik, then akan naik. Sekejap kita tengok dari segi SND. Tak ada apa yang jauh. Sekejap. So kalau kita tengok lah daripada SND, dia dah breakout kat sini. Dah 2 SND yang dia berjaya break. So nak tak nak, supply ni demand ni paling kuat lah. So nak tak nak dia wajib sampai sini. InsyaAllah dia akan sampai lah sini. Nak tak nak dia mesti sampai. Cuma nak sampai bila tu tak tahu. Sebabnya kita tengok kat sini, demand ni dah di break, demand ni juga dah di break. So first demand saya jangka dia akan respect di first supply dia break. Saya jangka dia akan respect di second supply. So saya jangka dia akan respect di second supply untuk cari demand ni. Cuma dia tak cari. Sekarang kita tengok dia dah boleh dikatakan luar jangkaan sikit. So dia terbang lebih. So dia tak respect. So saya nampak sini mungkin dia akan ada fake out lah. So kat mana mungkin dia akan naik atas ni. Bagi saya, insyaAllah dia akan naik atas ni dulu, baru dia sampai dekat supply ni. Itulah jangkaan saya. Mungkin dia akan turun sikit je sampai sini, dan dia naik sampai kat supply ni, dan baru dia turun. Tu jangkaan saya lah. So yang ni boleh cancel. So mungkin dia tak turun jauh. Yang ni boleh cancel. Kita cancel yang ni sebabnya dah lain sangat ni. Memang dah lain sangat. Dia dah terbang tinggi. Kita tengok dah terbang tinggi. So fokus saya masih lagi on sell, cuma kat atas ni je. Kat atas ni. Selagi tak sampai ni, saya akan fokus on buy. Lagipun tak banyak sangat, dalam 200 something. So mungkin ada di time frame kecil tempat untuk kita buy. Kita cuba cari. Sebab kat sini dah tak fresh sebenarnya. Dah tak fresh. Yang fresh dekat sini. So yang ni lah supply dia. So sampai juga lah kiranya. So saya tak ada keputusan lah untuk go ni. Susah lah.
sekarang ni saya tak dapat nak baca dia nak ke mana. Cuma saya boleh cakap korang boleh set PO dekat sini lah, 2 tempat, iaitu buy di sini, set PO buy di sini, gabungkan 2 zone ni. So 2 zone ni kalau gabungkan 80 pip, stop loss bawah ni. So saya tengok ni adalah very nice zone yang fresh. So just gabungkan dia, saya cuba gabungkan. So inilah zone dia dalam 80 pip. So stop loss set lah bawah ni. Kat bawah ni saya tak nampak ada nice zone sangat. Ni dah H4 very good untuk kita entry. So fokus saya adalah untuk buy di sini, ataupun sampai kat sini dulu, sell di sini. So korang pilih, nak buy kat sini. Alamak, kita tukar warna lain sikit. Kenapa ni? Okay, kita buy dekat sini untuk sampai di sini, ataupun kita sell di sini. So korang pilih, bukan korang pilih lah, boleh buat PO antara 2, sell di sini ataupun buy di sini. So letak je dua-dua. Kalau sampai sini dulu, buang PO ni, sebab kemungkinan besar dia nak turun jauh sikit. So kalau tengok weekly dekat sini, ada harapan dia nak pergi kat sini. Ada harapan, sekejap kita tengok. Dia ada harapan nak pergi kawasan ni, something lah. Kat sini pun ada RBS. So very nice, dia nak turun sampai sini, hampir 2000. Itulah. So kalau lah dia sampai atas dulu, very nice, dia nak turun jauh sikit lah. Kat sini pun masih lagi fresh. Kita tengok banyak tempat yang very fresh untuk dia sentuh. Bawah-bawah ni ada lah something. Cuma sekarang ni fokus dekat 2 zone ni. Buy kat sini, sell kat sini. Kalau dia ambil buy dulu, andai kata dia ambil buy dulu, sell dekat sini, jangan buang, kita makan atas bawah. Kalau dia ambil sell dekat sini, buy kat sini, buang. So take note yang tu untuk gold. Just set je buy limit dan sell limit. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia ambil buy, just hold to TP sini 500 pip, then ambil pula sell kat sini. So buy tu buang lepas sampai, tu pilihan pertama. So andai kata dia sell dulu, dia naik dekat tempat sell dulu, so bila dia ambil sell, buy limit ni buang je, sebab insyaAllah dia tak respect. InsyaAllah dia akan breakout then retest. So saya lebih suka yang ni lah, So harap korang akan ambil yang ni lah, fokus yang ni. Turun retest. So saya harap korang lebih fokus yang ni lah. Yang ni mungkin lambat lagi, mungkin dia akan turun, naik, then turun. So goal saya fokus on sell lah sekarang ni, lebih fokus on sell. Melainkan sampai kat sini saya akan buy. Banyak kali dah saya ulang ni, saya rasa macam dah ulang benda yang sama banyak kali. Dah berapa minit? Tak ada minit kat sini tu. Okay, kita pergi kepada GJ. Wow, dah sampai rupanya. Okay, GJ dah sampai. So boleh dikatakan boleh buy. Kita tengok next week macam mana. Asyik kena alih je benda ni kan. Dah jadi lain sikit, dah jadi kena tambah sikit kat sini. Okay, situ. So ni alih sikit. Okay, so
So ni lah apa yang saya tunggu DJ. Alhamdulillah dah sampai akhirnya, dah turun pun sampai zone 2. So boleh cuba buy kat sini, boleh cuba ataupun tunggu double confirmation lah. Kalau kita tengok first zone pun dia just respect. Mana hilang? Okay, first zone pun dia just respect like this. Kita tengok dia just respect like this, respect naik, tapi dapat makan lah. Siapa yang betul-betul buy kat sini dapat makan lah 200 pip juga, walaupun just respect. Then dia turun. So yang saya tak tahu, saya tak ada bagi signal kat sini. Saya ada bagi signal hari tu. Oh, signal dekat sini sekejap, kita tengok H1. Ada signal sell dekat sini. So tahniah yang sell dekat sini. Very nice dan pucuk lah, boleh katakan pucuk. Sebab saya layer banyak kat atas ni, tapi yang ambil satu je. Cuma turun banyak lah. 180 pip. Tahniah yang masih hold. Boleh hari Senin ni insyaAllah boleh close ABC lah. Sebabnya saya dah nampak kat sini mungkin, kemungkinan besar dia akan naik. So dia dah sampai. Alhamdulillah dah sampai. So just tunggu QML. Mungkin QML dia tak terjadi dekat sini, sebab dia dah ada satu lagi tempat yang very nice, mungkin akan terjadi dekat sini. So just perhati, yang mana faham QML lah, just perhati sama ada kat sini ataupun dekat sini. Kalau dia nak buat dekat sini, dia wajib turun sampai sini. Tapi kalau dia nak buat dekat area ni, benda ni dia wajib turun sampai kat sini je. Kat sini dah complete dia punya dia punya setup. Naik sampai KML, just buy full margin. So tu setup CJ lah. Dah boleh fokus on buy ataupun just tunggu lagi. Mungkin tak akan sampai 38. Cuma saya memang tak ada confirmation lagi, saya tak berani sangat nak buy. Cuma boleh buy lot release lah. Dekat sini boleh buy lot release. Ada confirmation yang kedua, baru boleh buy lot gajah, harimau, apa jadah semua. So itu saja untuk gold and JJ. JJ saya dah boleh fokus on buy. Gold macam saya cakap tadi lah, saya tak perlu nak ulang banyak kali. Fokus buy and sell, dua-dua boleh. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan good luck all traders. And take note pasal chart pattern ni, chart pattern cup and handle. So take note, yang ni lambat lagi lah, sebab yang ni adalah chart pattern weekly. Kita nampak pun di time frame yang besar, weekly. So just take note, kalau dia breakout, bila dia turun je, kalau kita tengok weekly ni turun dan once dia breakout, jangan nak hold lah. Oh cantiknya dia close. Oh ingat dia close dalam keadaan doji. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan good luck all traders. Assalamualaikum.